Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 20 Mei bersama saya Al-Muhsin Muhammad Nur dan berikut tajuk utama malam ini. Pendaki OKU Malaysia Everest 2023 hilang. Juga dinding tercabut akibat ribut bukan kejadian pertama. Pendaki orang kurang upaya OKU Malaysia Everest 2023 Muhammad Hawari Hashim dikhawatiri hilang di kawasan pergunungan Everest ketika turun dari kem 4 selepas menawan puncak gunung tertinggi di dunia itu. Perkara itu disahkan Ketua Misi Ekspedisi Azim Afif Ishak ketika dihubungi media. Muhammad Hawari, 33 tahun, merupakan OKU pendengaran. Dipercayai hilang ketika menuju ke kem 3 selepas berjaya menawan puncak Gunung Everest yang berketinggian 8,848 dari paras laut pada Khamis. Azim Afif berkata setakat ini Hawari masih belum dijumpai dan pendaki OKU itu sudah hilang hampir 24 jam. Beliau berkata kali terakhir Hawari berjaya dihubungi ketika pendaki itu berada di kem 4. Dalam pada itu, menurut laporan media Nepal, The Himalayan Times yang memetik kenyataan pengendali ekspedisi pengarah Pioneer Adventure, Nives Karki, Hawari telah hilang sejak Jumaat dan usaha pencarian masih dijalankan. Hawari merupakan pendaki kumpulan pertama ke puncak Everest bersama pendaki yang juga pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Kedah, Lieutenant Colonel Awang Askandar Ampuan Yaakob. Bagaimanapun, Awang Askandar, 56 tahun, disahkan meninggal dunia selepas terjatuh ketika melakukan pendakian ke puncak Gunung Everest. Bukan sekali, malah sudah berulang kali kejadian yang sama berlaku di sini. Itu antara luahan penghuni unit perumahan awam Lok U yang dinding rumahnya yang tercabut akibat hujan lebat dan ribut yang melanda ibu negara malam semalam. Menurut penghuni yang juga mangsa kejadian ribut semalam, Nazri Nasir, sebahagian dinding bangunan di perumahan awam Lok U itu diperbuat daripada kayu papan yang tidak begitu kukuh. Ia menyebabkan penduduk di situ bimbang bukan sahaja dengan keselamatan mereka, malah keadaan struktur rumah ketika menghadapi angin kuat ataupun ribut. Bangunan ini pun dah lama. Mana kebimbangan setiap penghuni blok, setiap penghuni pintu memang ada. Pasal dia orang pun sendiri tahu setiap bangunan blok ni saja, unit ni je, dia punya dinding, pintu bilik ni kebanyakan, bukan kebanyakan, semuanya kayu. Tahu keadaan blok ni betapa lama, uzur. Tambahnya lagi, ada jiran yang tampil membuat aduan kepada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL untuk mengatasi masalah ini selepas insiden dinding tercabut pada tahun 2014. Namun perkara ini tetap berulang semula. Kita tak menyangkakan dan kita tak, bukan minta benda-benda macam ni kan, tapi perhatian tu patutnya adalah. Dia orang sendiri tahulah, tu saya cakap tadi. Pihak DBKL sendiri pun tahu benda blok mana yang perlukan perhatian ataupun yang banyak terima laporan ataupun yang banyak menerima kejadian-kejadian macam ni. Jelas Nazir yang sudah menetap di rumah itu sejak 28 tahun lalu, beliau berharap isu ini dapat ditangani segera bagi mengelakkan masalah sama berlaku pada masa akan datang. Sementara itu, DBKL dalam satu kenyataan hari ini memaklumkan telah mengambil langkah proaktif bagi melindungi keselamatan penyewa perumahan awam yang terjejas. DBKL memaklumkan pihaknya sudah menutup dan memagar kawasan dinding yang tercabut itu menggunakan hazard tape dan dinding sementara telah dipasang di unit terlibat sebelum kerja-kerja baik pulih dinding kekal dilaksanakan dalam tempoh terdekat. 9 remaja lelaki ditahan polis bagi membantu siasatan berhubung 2 kejadian pergaduhan di sebuah sekolah menengah di Butterworth yang tular di media sosial sejak semalam. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Kau Kok Chin, berkata mereka yang ditahan secara berasingan di sekitar Butterworth semalam terdiri daripada 8 pelajar sekolah dan seorang sudah tidak bersekolah. Menurut beliau, kedua-dua kes itu disiasat mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan kerana mendatangkan kecederaan dan Seksyen 147 Akta Sama kerana merusuh. Rakaman percakapan kesemua suspek yang juga pelajar sekolah bawah umur telah diambil.
Terdahulu tular di media sosial dua insiden pergaduhan berasingan di sekolah yang sama dan rata-rata netizen marah dengan tindakan kumpulan remaja itu. Antaranya sebuah klip video berdurasi 32 saat memaparkan seorang murid lelaki ditumbuk dan ditendang bertubi-tubi oleh beberapa murid dipercayai berlaku dalam tandas. Kebanyakan mereka termasuk mangsa serta sekumpulan murid yang menjadi penonton aksi buli itu dilihat memakai pelitup muka dan berpakaian sukan. Berselindung di sebalik nama Pusat Urut, 3 premis di Ipoh digempur Jabatan Agama Islam Perak JAIP semalam kerana menyediakan pakej pelacuran. Serbuan ke atas premis 4 tingkat terbabit menyebabkan kesemua pelayan khidmat seks itu menyembunyikan diri manakala pelanggan meloloskan diri namun seorang berjaya ditahan. Ketua Pegawai Penguasa Agama JAIP Saiful Azizi Abdul Manap berkata, pemeriksaan mendapati ada bilik-bilik yang baru digunakan namun pelanggan sudah melarikan diri. Bilik-bilik yang ada di pusat tersebut macam baru dikunjungi. Kita tak pasti waktu kita buat serbuan banyak bilik yang kosong. Dan saya dapat maklumat daripada anggota seperti baru keluar, kain tola masih ada, aircon masih sejuk, seolah-olahnya baru lepas mengadakan orang panggil apa kegiatan maksiat lah. Saiful Azizi berkata operasi yang dijalankan bersama Jabatan Imigresen dan Majlis Bandaraya Ipoh itu adalah hasil maklumat orang awam dan intipan selama sebulan. Siasatan mendapati ramai pelanggan beragama Islam mengunjungi pusat-pusat urut terbabit dan kegiatan itu bergiat aktif ketika bulan Ramadan lalu. Katanya, kes disiasat mengikut Seksyen 29 Enakmen Jenayah Syariah 1992 kerana menggalakkan maksiat. Tegas Saiful Azizi, JAIP akan terus melakukan operasi untuk membasmi maksiat di negeri itu kerana ia adalah tanggungjawab jabatan tersebut dan bukan bertujuan memalukan mana-mana pihak. Dalam operasi bermula pukul 8 malam hingga 2 pagi itu, Jabatan Imigresen turut memeriksa 10 warga asing dari Thailand yang bekerja sebagai tukang urut. 4 ditahan untuk siasatan di bawah Seksyen 6 Fasal 1(C) Akta Imigresen 1959-63 kerana tinggal tanpa pas atau permit yang sah. Seksyen 15 Fasal 1(C) Akta sama kerana tinggal lebih masa dan Peraturan 39B Peraturan Imigresen 1963 kerana melanggar syarat pas yang telah diberikan. Pesakit TB yang gagal mematuhi jadual rawatan ditetapkan boleh dikenakan tindakan perundangan. Mereka boleh dikenakan hukuman penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-dua sekali mengikut Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Timbalan Menteri Kesihatan Lukanisman Awang Sauni berkata seramai 12 pesakit TB yang culas rawatan telah dikenakan tindakan perundangan tersebut sejak 2018. Ia termasuk 2 individu yang tidak mematuhi jadual rawatan pada tahun lalu. Dan kita mencarilah dan mengesan. Sekiranya kita tak dapat mengesan secara talian, telefon ataupun mesej ke, kita mempunyai kaedah untuk menghantar pegawai untuk mengesan pesakit yang berhenti mengambil rawatan. Dan sekiranya tidak dapat, kita menggunakan akta yang sedia ada dan bawa kepada perundangan untuk diambilkan tindakan. Terdahulu beliau merasmikan sambutan Hari TB Peringkat Kebangsaan di Universiti Malaysia Terengganu, Kuala Nerus. Lukanisman berkata pesakit TB perlu menjalani rawatan dengan kombinasi 4 ubat antibiotik secara berterusan selama 6 bulan. Beliau berkata tindakan perundangan itu bukti keseriusan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM untuk menamatkan epidemik TB menjelang tahun 2035. Dalam pada itu, Lukanisman memberitahu sehingga Minggu Epidemiologi ke-18, 8,876 kes TB telah dilaporkan dan ia mencatatkan peningkatan sebanyak 1,749 kes atau 24.5% berbanding tempoh sama pada tahun lalu. Kes penipuan badal haji, umat Islam perlu peka.
Keselesaan jemaah haji terus menjadi keutamaan tabung haji. Ia termasuk penyediaan kemudahan seperti meja perkhidmatan pelanggan bagi membantu menangani permasalahan yang timbul ketika berada di Tanah Suci. Dari Madinah Al-Munawwarah, Sadiq Hakim Azman dan juru kamera Imran Nordin melaporkan. Tabung Haji Madinah beroperasi di 2 zon. Zon 1 Anwar Movenpick dan Saja Al-Madinah, manakala zon 2 di Hotel Ema Royal. Persiapan telah pun dibuat bagi menyambut ketibaan. Pejabat dibuka, bilik-bilik penginapan dan tempat makan bagi jemaah juga telah tersedia dengan baik di setiap zon. Operasi Tabung Haji Madinah juga telah menawarkan beberapa kemudahan untuk memberi keselesaan kepada jemaah haji. Antara kemudahan yang kami sediakan adalah perkhidmatan bagasi, perkhidmatan Bank Islam, perkhidmatan iTalk, dan kami juga ada menyediakan meja perkhidmatan pelanggan bagi membantu jemaah haji menangani permasalahan yang timbul semasa berada di Madinah. Apa yang kita lakukan semua ini bertujuan bagi kita nak memberi kemudahan dan keselesaan kepada semua jemaah haji. Berdasarkan pengalaman 10 kali terlibat dalam operasi haji Tanah Suci, Muhammad yakin apabila jemaah berada di Madinah, mereka akan berasa seronok dan tenang. Jemaah juga disarankan agar fokus kepada ibadah lain dan jangan lepaskan peluang ketika berada di sini, terutama menziarahi Masjid Nabawi. Tambah beliau lagi, cabaran tabung haji setiap tahun adalah berbeza. Tahun lepas pun kita bawa ceramah lebih kurang 15,000 haji jemaah haji. Apabila tahun ini kita balik kepada kota asal 31,000, cabarannya mungkin berbeza dengan tahun lepas sebab bilangan jemaah haji yang ramai. Dan dia akan balik kepada orang kata sosio jemaah haji itu sendiri. Kalau tahun lepas hanya yang berumur 60 tahun ke bawah saja boleh pergi, dan tahun ini dia akan balik kepada warga emas pun boleh pergi haji. Peningkatan jemaah haji bakal memberikan cabaran yang berbeza kepada lembaga tabung haji. Walau bagaimanapun, lembaga tabung haji siap sedia untuk menggalas tanggungjawab ini. Sadiq Hakim Azman dan juru kamera Nur Imran Nordin untuk berita TV Al-Hijrah dari Madinah Al-Munawwarah. Umat Islam dinasihati agar tidak terburu-buru dalam memilih sesuatu agensi atau orang persendirian untuk melaksanakan badal haji. Itu tegas Pengerusi Persatuan Agensi Pelancongan Umrah dan Haji Papuh, Datuk Seri Razali Muhammad Syam, yang bimbang dengan peningkatan kes penipuan badal haji di Malaysia. Jelasnya orang ramai perlu lebih peka dalam menilai sesuatu tawaran badal haji tersebut berdasarkan beberapa perkara. Tambahnya, untuk mengelakkan daripada ditipu, Datuk Seri Razali mengingatkan untuk memilih agensi pelancongan yang lebih dikenali atau orang persendirian yang mempunyai pengalaman serta boleh dipercayai. Jelasnya lagi, jangan terlalu mudah termakan dengan iklan-iklan terutamanya di media sosial yang menawarkan harga murah. Ia berkemungkinan agensi yang tidak berdaftar dan tidak sah. Dalam perih itu, berhubung kawal selia pengurusan badal haji, Datuk Seri Razali berpendapat bahawa ia perlu diletakkan di bawah seliaan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Jelasnya, lembaga tabung haji TH sepatutnya hanya perlu fokus dalam menguruskan jemaah haji sahaja. Sementara itu, TH mengingatkan untuk waspada dengan tawaran badal haji yang terlalu murah. Jelas pengarah eksekutifnya, Datuk Seri Said Saleh Said Abdul Rahman, tawaran RM1,000 sehingga RM3,500 itu tidak munasabah jika dibandingkan dengan harga asal bernilai serendah RM4,800. TH dalam perih itu turut memaklumkan bahawa pihaknya tidak terlibat dalam sebarang bentuk promosi, penawaran maupun penyediaan perkhidmatan badal haji. Dalam pada itu, berita Al-Hijrah turut mendapatkan pandangan orang awam berhubung isu penipuan badal haji yang berlaku hampir setiap kali musim haji. Rata-rata mereka mahukan satu badan kerajaan yang mengawal selia perkhidmatan tersebut agar tiada lagi rakyat yang menjadi mangsa terhadap penipuan tawaran badal haji. Orang tua saya dah meninggal, so saya nak pergi buat badal haji. So adalah orang offer RM1,000 lebih, RM2,000 lebih. So saya pergi tanya dekat tabung haji travel. Dia cakap yang
hak yang PKP itu pun belum lepas lagi. Itu pun 3,000 lebih. Lepas tu saya tanya pula dalam kursus haji baru ni. Ustaz yang tabung haji tu cakap, kalau 1,000 lebih tu anggap jariah ya, jangan mimpi apa-apalah. Kalau tanya saya, memang dah lama patut tabung haji badal haji ni bawa pakej tabung haji. Sebab ramai orang yang kena tipu. Tertipu sebab harga murah, tapi kita tak tahu badal haji itu sah ke tak sah, kita tak tahu. Memang dia bagi hadiah, dia bagi tasbih semua, bagi yalah air zam-zam pun dia bagi, tapi kita tak tahu. Orang ramai juga berharap agar kerajaan mengambil serius berhubung isu penipuan badal haji kerana ia melibatkan wang dan harapan orang ramai. Felcra Berhad sudah mengenal pasti lokasi tanah yang mencukupi bagi membangunkan aktiviti agro makanan bagi memastikan keterjaminan makanan negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata perkara itu adalah tanggungjawab baharu Felcra untuk membantu kerajaan dan rakyat dengan melakukan aktiviti pengeluaran bahan makanan. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata setakat ini Felcra sudah memiliki estet padi seluas 3,000 hektar di Perak selain mengenal pasti 12,000 hektar di Sarawak dan 6,000 hektar di Sabah untuk dijadikan estet padi. Ini adalah untuk membantu Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan bagi mengurangkan import bahan-bahan makanan. Selain daripada beras, daging, lembu, ayam, telur dan beberapa bahan makanan yang lain. Ianya tidak berhasrat untuk bersaing dengan mana-mana pengeluar yang sedia ada. Ianya sekadar untuk mengurangkan kos sara hidup. Beliau berkata demikian pada sidang media pada Majlis Mesra Aidilfitri Anjuran Felcra di Machang. Turut hadir pengurusi Felcra Datuk Ahmad Jazlan Yaakob. Mengulas lanjut, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata usaha yang dilakukan Felcra itu antara lain turut memberi peluang kepada peserta serta generasi kedua peserta agensi berkenaan dalam menambah pendapatan. Untuk di Sabah dan Sarawak, beliau berkata Felcra sudah mendapat persetujuan dan kerja-kerja awalan kajian yang sudah dilakukan. Manakala di Perak pula, projek estet padi sudah pun dimulakan. Bagaimanapun katanya penambahan estet padi milik Felcra di kawasan lain bergantung kepada ketersediaan tanah yang luas dan mencukupi untuk dijadikan estet padi. Di samping itu, entiti perniagaan milik Felcra juga akan terus dipantau bagi mengembangkan lagi urus niaganya untuk memastikan ia dapat memberi pendapatan kepada syarikat. Selepas 50 tahun dikendalikan pihak Persatuan Cerebral Palsy Johor yang merangkumi kos operasi Sekolah Pendidikan Khas, Unit Terapi Pemulihan dan Bengkel Vocational, persatuan itu berharap sekolah khas ini akan dikendalikan oleh kerajaan sepenuhnya. Pengarahnya Yazid Muhammad berkata ahli Parlimen Pulai yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Datuk Seri Salahuddin Ayub dalam lawatannya memberi komitmen bahawa isu tersebut akan diberi pertimbangan secara serius. Dah sampai masanya, kita dah lebih 50 tahun mengurus anak-anak ini. Mungkin kalau pihak kerajaan kekurangan kepakaran ataupun pengetahuan untuk mencipta kurikulum ataupun modul pelajaran, kita sedia membantu pihak kerajaan. Ini adalah salah satu sekolah pendidikan khas cerebral palsy yang terbaik di negara ini. Saranan sama turut disuarakan pengerusinya Tunku Fatimah Faridah Osman. Menurutnya, persatuan memerlukan 1.8 juta setiap tahun untuk pengoperasian dan bagi mencari dana. Saya harap pun dengan bantuan kerajaan, kita boleh melebihkan lagi kelas, lebihkan lagi anak-anak. Sebab banyak anak lagi di luar sana yang menghadapi cerebral palsy tapi parents tak tahu nak bawa ke mana, nak pergi ke mana. Jadi kita nak dia orang datang sini sebab kita ada sekolah khas untuk dia orang. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada Pasar Ria Jualan Amal 2023 di Perkarangan Cerebral Palsy Johor di Johor Bahru.
Acara jualan amal dari lebih 45 gerai jualan vendor dan peniaga berlangsung meriah dengan dianggarkan nilai jualan mencecah RM200,000. Biarpun nilai jualan sedikit berkurangan berbanding 3 tahun lalu, namun kesedaran masyarakat semakin meningkat berdasarkan sambutan pengunjung. Turut mencuri perhatian, slot Taranum bersama personaliti TV Al-Hijrah, Tilmiz Zuhdi dan serahan hijrah prihatin kepada Persatuan Ibu Bapa Anak Cerebral Palsy dan tenaga pengajar persatuan itu. Bagi yang berhasrat untuk membuat sumbangan secara bulanan kepada persatuan ini, boleh berbuat demikian dengan hanya serendah RM15 setiap bulan ke Persatuan Cerebral Palsy Johor ke nombor akaun tertera atau boleh layari laman web berikut cpjohor.com/donate. Telah tiba pencarian bakat untuk digelar Dai Muda Yadim 2023. Anda telah bersedia untuk merasai cabaran sebenar dunia dakwah. Anda telah bersedia untuk melestarikan gerakan dakwah dalam dunia yang penuh mencabar ini. Jika ya, hantar penyertaan anda ke email admy@yadim.com.my atau hubungi nombor-nombor yang tertera sekarang. Akademi Dai Muda Yadim melestari gerakan dakwah. Apa faktor Erdogan gagal menang selesa? Pengaruh dan naratif negara luar terhadap kepimpinan Recep Tayyip Erdogan dilihat menjadi antara faktor pemimpin itu terpaksa melalui detik sukar dalam pilihan raya Presiden Turki. Menurut Pensyarakanan Undang-Undang Universiti Islam Antarabangsa UIA, Dr. Muhammad Iqbal Abdul Wahab, disebabkan kelantangan dan ketegasan Erdogan terhadap sesuatu isu, ramai pihak terutama negara kuasa besar tidak senang dengan kepimpinan beliau. Menurut Dr. Muhammad Iqbal Abdul Wahab, kegagalan Erdogan mendapatkan kemenangan selesa seperti pemilihan sebelum ini disebabkan negara barat menggunakan isu-isu ekonomi dan gempa bumi untuk menjatuhkan Presiden Turki itu. Rakyat Turki nampaknya jelas sekali ya kalau ada campur tangan yang secara agresif yang berlebih-lebihan daripada pihak luar, nampaknya mereka tak suka. Sebab tu antara satu faktor kenapa pihak pembangkang ini tidak berjaya mungkin kerana reaksi rakyat Turki terhadap kempen besar-besaran secara meluas. Tapi penyokong Erdogan tidak berganjak 1 inci pun daripada beliau. Jadi ini satu yang takjub, satu yang tidak disangka-sangka oleh khususnya oleh inilah yang mengikuti daripada jauh dan kemudiannya berharap agar Erdogan kalah. Dan semuanya sebenarnya, dan saya sendiri pun heran, penyokong tegar Erdogan tetap bersama beliau walaupun dalam keadaan yang sangat sukar seperti ini. Bagaimanapun, beliau yakin rakyat Turki lebih mengenali pemimpin mereka dan Erdogan masih berpeluang untuk menang dalam pilihan raya Turki pusingan kedua yang bakal berlangsung pada 28 Mei ini. Tambah beliau kegagalan menjatuhkan Erdogan pada pilihan raya pusingan pertama di Turki pada 18 Mei lalu, tamparan hebat untuk pihak yang cuba menggagalkan sistem demokrasi dan memburuk-burukkan pemimpin negara lain. Pada pusingan pertama lalu, hampir 97% rakyat Turki keluar mengundi dan Erdogan mendahului dengan 49.39% undi. Manakala Kemal Kılıçdaroğlu memperoleh 44.92% undi dan Sinan Ogan dari Parti Bebas membawa 5% undian. Pilihan raya Presiden Turki perlu diadakan pusingan kedua kerana tiada calon berjaya memperoleh lebih 50% undi. Deklarasi Jeddah yang menyeru perpaduan untuk menyelesaikan isu serantau diterima pada sidang kemuncak Liga Arab ke-32 yang diadakan semalam. Antara yang digariskan dalam deklarasi itu ialah inisiatif keamanan Arab untuk menyelesaikan isu Palestin dan meredakan ketegangan di Sudan. Selain itu, turut digariskan dalam deklarasi tersebut ialah menggesa pemilihan Presiden baru Lubnan dan usaha memastikan kestabilan di Yaman. Deklarasi Jeddah juga menolak campur tangan asing dalam hal ehwal negara Arab dan menolak pembentukan kumpulan bersenjata di luar skop institusi negara. Krisis di Syria menjadi salah satu keutamaan deklarasi itu yang turut mengalu-alukan kemasukan semula Syria ke Liga Arab. Sidang kemuncak yang diadakan di Arab Saudi itu menyaksikan Presiden Syria Bashar al-Assad menghadirinya buat pertama kali sejak negara itu digantung dari Liga Arab akibat Perang Saudara Syria pada 2011. Dalam pada itu, Menteri Luar Arab Saudi, Putera Faisal Farhan Al Saud, yakin deklarasi Jeddah mampu mengukuhkan kerjasama antara negara Arab.
Sekurang-kurangnya 14 maut manakala ribuan penduduk dipindah keluar akibat banjir dan tanah runtuh di Emilia-Romagna, Itali. Bencana itu turut mengakibatkan kawasan bandar dan kampung terputus bekalan elektrik dan telekomunikasi. Lebih 10,000 melarikan diri dari kediaman mereka, manakala mangsa yang lain diselamatkan dari bumbung oleh helikopter penyelamat atau dibawa keluar dengan bot peronda perlindungan awam. Sehingga hari ini, beberapa kawasan masih ditenggelami air. Malah ada bandar yang masih dilanda hujan. Penutupan jalan-jalan utama dan gangguan perkhidmatan telefon menyukarkan kerja-kerja menyelamat dan serahan bantuan. Emilia-Romagna merupakan salah satu wilayah di Itali yang berisiko tinggi terhadap banjir berbanding wilayah lain. Tiba pencarian bakat untuk digelar Dai Muda Yadim 2023. Anda telah bersedia untuk merasai cabaran sebenar dunia dakwah? Anda telah bersedia untuk melestarikan gerakan dakwah dalam dunia yang penuh mencabar ini? Jika ya, hantar penyertaan anda ke email admy@yadim.com.my atau hubungi nombor-nombor yang tertera sekarang. Akademi Dai Muda Yadim melestari gerakan dakwah. Sekian untuk malam ini. Banyak lagi kandungan berita Al-Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Dan jangan lupa alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Al-Muhsin Muhammad Nur, satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.